Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu akan membincangkan bab 3 iaitu penakulan logik di bawah subtopik bagaimanakah membentuk hujah didaktif yang sah bagi satu situasi, dan cikgu akan fokus kepada hujah bentuk kedua sahaja. Seterusnya mari kita lihat contoh hujah bentuk kedua. Baik, hujah bentuk kedua, premis 1 jika P maka Q, premis 2 P adalah benar, kesimpulan Q adalah benar. Baik, apa maksud P adalah benar? Maksud P adalah benar ialah ayat yang ditulis pada ruangan P, keseluruhan ayat yang ditulis pada bahagian P adalah benar dan kita akan salin semula pernyataan tersebut di bahagian premis 2. Dan kadang-kadang kita membuat sedikit pengubahsuaian. Begitu juga dengan Q. Kesimpulan Q adalah benar bermaksud pernyataan yang ditulis pada bahagian Q ini kita akan salin semula di bahagian kesimpulan, ataupun kita akan buat sedikit pengubahsuaian bergantung kepada contoh-contoh soalan. Baik, mari kita lihat contoh yang pertama. Premis 1, jika 6Y sama dengan 18, maka X sama dengan 3. Premis 2, 6Y sama dengan 18 dan kesimpulan X sama dengan 3. Okey, kalau kita lihat pada rumus bentuk kedua, premis 1 jika P bermaksud perkataan ayat ataupun pernyataan selepas jika, iaitu 6Y sama dengan 18, kita isytiharkan dia sebagai huruf P, dan pernyataan selepas maka kita takrifkan dia sebagai huruf Q. Okey. Premis 2, P adalah benar bermaksud pernyataan yang ditulis pada bahagian P ini kita tulis semula di bahagian premis. Premis 2. Dia tidak ada penyesuaian di sini sebab 6Y sama dengan 18 sama saja dengan yang ada di premis 1. Dan kesimpulannya X sama dengan 3 diambil direct daripada Q pada premis yang pertama. Okey, itu adalah maksud P adalah benar dan Q adalah benar. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh kedua. Jika X adalah ganda 4, maka X adalah ganda 2. Premis 2, 28 ialah ganda 4 dan kesimpulan 28 ialah ganda 2. Baik, berdasarkan formula atau rumus pada hujah bentuk kedua, selepas perkataan jika, pernyataannya adalah kita takrifkan sebagai huruf P. X ialah ganda 4. Huruf ini kita tandakan sebagai P, dan selepas perkataan maka, itu X ialah ganda 2, kita takrifkan sebagai Q. Okay, kita lihat dekat premis nombor 2. 28 ialah ganda 4. Okey, sebenarnya premis 2 ini, nilai ini adalah, pernyataan ini adalah daripada pernyataan P. X ialah ganda 4, tetapi dalam kes ini X telah digantikan dengan 28. 28 ialah ganda 4. So, ini adalah pernyataan pernyataan yang benar daripada P. Dan apabila X ini digantikan dengan 28, untuk kesimpulan juga, kita gantikan X dengan 28. Jadi ayat untuk kesimpulan daripada X ialah ganda 2, kita akan tukar menjadi 28 ialah gandaan 2. Ini maksud P adalah benar, Q adalah benar. Okay, seterusnya, kita tengok contoh yang ketiga. Jika satu nombor boleh dibahagi tepat dengan 2, maka nombor itu adalah nombor genap. Premis 2, 22 boleh dibahagi tepat dengan 2 dan kesimpulan 22 ialah nombor genap. Baik, selepas perkataan jika, pernyataan satu nombor boleh dibahagi tepat dengan 2, ini kita takrifkan sebagai P, dan selepas perkataan maka, nombor itu adalah nombor genap. Ini kita takrifkan sebagai Q.
Okey, untuk premis nombor 2, kita sepatutnya menyalin pernyataan P di atas premis nombor 1. Satu nombor boleh dibagi tepat dengan 2. Tetapi satu nombor telah satu nombor ini adalah umum. Jadi dalam soalan ini dia telah mengubah kepada nombor 22. Jadi premis 2 sekarang ialah 22 boleh dibagi tepat dengan 2. Semuanya daripada premis 1 untuk nilai P. Cuma kita gantikan satu nombor kepada bentuk 22. Begitu juga dengan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat daripada premis 1 ialah nombor itu adalah nombor genap. Disebabkan dalam premis 2, satu nombor kita gantikan dengan 22, nombor itu kita gantikan juga dengan 22. Jadi 22 ialah nombor genap. Ini adalah Q. Secara umumnya kita boleh katakan apa yang ditulis di P pada premis 1 akan ditulis semula pada premis nombor 2 dan Q pada premis nombor 1 akan ditulis semula kepada kesimpulan dan kadang-kadang ada sedikit pengubahsuaian pada nombor-nombor yang terlibat. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh soalan untuk bahagian hujah kedua ini. Baik, soalan hujah bentuk kedua, soalan pertama, jika X ialah gandaan 4, maka X ialah gandaan 2. Premis 2, 28 ialah gandaan 4 dan untuk kesimpulan ditinggalkan kosong untuk kita jawab. Baik, yang pertama kita perlu tentukan dulu nilai P dan nilai Q. Baik, nilai P, pernyataan selepas perkataan jika dan sebelum pernyataan maka, keseluruhan ayat ini ataupun pernyataan ini kita jadikan sebagai P dan pernyataan selepas perkataan maka iaitu X ialah gandaan 2, kita jadikan dia sebagai pernyataan Q. Okey, premis 2 sepatutnya diambil direct daripada P, iaitu X ialah gandaan 4, tetapi nilai X ini, nilai X telah digantikan dengan nilai 28. Okey, 28 ialah gandaan 4. Ini juga datang daripada P. Termasuk dengan nombor 28 ini. So, ini pernyataan P. Jadi, pernyataan Q, okey, kalau tengok dekat kesimpulan bawah ni, Q adalah benar. Bermaksud semua yang dinyatakan di premis nombor 1 untuk Q adalah benar. Cuma kita gantikan X ini dengan 28. Jadi, jawapannya adalah 28 ialah gandaan 2. Ialah gandaan 2 sebab kita gantikan X dengan 28. Yang lain daripada itu kita ambil semuanya daripada Q pada premis nombor 1. 28 ialah gandaan 2. Okey, kita pergi ke soalan berikutnya. Premis 1, jika keturunan satu garis lurus ialah kosong, maka garis lurus itu adalah mengufuk. Premis 2, keturunan garis lurus PQ ialah kosong dan kita diminta untuk membuat kesimpulan. Baik, langkah pertama seperti biasa kita nyatakan dulu P, keturunan satu garis lurus ialah kosong. Di sini ialah P dan pernyataan selepas maka garis lurus itu adalah mengufuk. Ini adalah Q. Kemudian kita lihat pada premis nombor 2. Premis nombor 2 adalah pernyataan P yang diambil daripada premis nombor 1. Okey, keturunan garis lurus PQ ialah kosong. Okey, ada pengubahsuaian di sini bermaksud keturunan satu garis lurus ialah kosong. Okey, suatu ini adalah umum, jadi dia digantikan dengan PQ. Suatu ini umum, so digantikan dengan yang lebih jelas PQ. Keturunan garis lurus PQ ialah kosong. Jadi untuk kesimpulan, kita juga perlu masukkan PQ ke dalam ayat garis lurus itu adalah mengufuk dengan menggantikan perkataan itu dengan PQ.
Jadi jawapannya ialah garis lurus PQ adalah mengufuk. Baik, itu adalah jawapannya. Untuk kesimpulan kita ambil daripada Q adalah benar, bermaksud semua pernyataan Q ni adalah benar, tapi disebabkan premis nombor 2 ada perkataan PQ, jadi kita masukkan PQ dalam kesimpulan. Garis lurus PQ adalah mengufuk. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Jika digit pada nilai tempat ser dalam nombor n ialah kosong, maka nombor n ialah gandaan 10. Premis 2, digit pada nilai tempat ser dalam nombor 120 ialah kosong. Kesimpulan. Baik, langkah pertama P. P ialah digit pada nilai tempat ser dalam nombor n ialah kosong. Ini adalah P. Dan pernyataan selepas maka nombor n ialah gandaan 10. Jadi premis nombor 2, digit pada nilai tempat ser dalam nombor 120 ialah kosong. Kalau kita lihat, dia adalah sama, ayat yang sama dalam pernyataan P dalam premis nombor 1 dengan penukaran n kepada 120. Jadi untuk kesimpulan, tempat n juga, itu nombor n, kita akan jadikan dia sebagai nombor 120 ialah gandaan 10. Okey. So jawapannya, sebelum tu, kita cek dulu. Digit pada nilai tempat ser dalam 120 ialah kosong. Ini adalah nilai P. Dan ini Q. So jawapan dia ialah jawapannya nombor 120 ialah gandaan 10. Baik. Itu jawapannya. Dan seterusnya kita lihat soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat, premis 1, jika n mempunyai 2 faktor sahaja, maka n ialah nombor perdana. Premis 2 dikosongkan dan kesimpulan 37 ialah nombor perdana. Dia dapat dilihat di sini n digantikan dengan 37. Jadi seperti biasa, kalau kita lihat di sini n digantikan dengan 37 dan ayat lain adalah serupa, iaitu ialah nombor perdana dan bawah ni juga ialah nombor perdana. Kalau kita lihat kaitan kesimpulan dengan premis nombor 1, ini adalah Q dan ini juga adalah Q. Jadi untuk premis nombor 2 kita akan tulis P. Okey, premis 2 adalah tempat P, iaitu n mempunyai 2 faktor sahaja. Okey. Okey, yang ni. N mempunyai 2 faktor sahaja. Jadi untuk premis nombor 2, n kita gantikan dengan 37. Okey, n jadi jawapannya 37. Mempunyai 2 faktor sahaja. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 5. Okey, jika baki apabila m dibahagi dengan 2 ialah 1, maka m ialah nombor ganjil. Premis 2 dikosongkan, kesimpulan 25 ialah nombor ganjil. Baik, kalau kita tengok lihat di sini, baki apabila m dibahagi dengan 2 ialah 1 adalah P dan m ialah nombor ganjil.
Ini adalah Q. Dan kesimpulan adalah diambil daripada Q. Sebab di bawah sana hujah untuk dua kesimpulannya adalah Q adalah benar. Bermaksud kesimpulan diambil daripada Q pada premis yang pertama tetapi diubah M menjadi 25. So untuk premis yang kedua juga kita akan menggunakan 25 tersebut. Jadi baki apabila 25 dibahagi dengan 2 ialah 1. Okey, ini sebenarnya adalah ayat yang diambil daripada P. Cuma kita tukarkan M dengan 25. Dan seterusnya kita akan pergi ke soalan terakhir. Premis 1, jika PQRS mempunyai sepasang sisi yang selari, maka PQRS adalah sebuah trapezium. Premis 2 dikosongkan. Kesimpulan PQRS adalah trapezium. Baik, untuk kes nombor 6 ni tiada pengubahsuaian, jadi kita boleh tentukan nilai P dan Q kemudian terus menulis jawapan. Okey, PQRS mempunyai sepasang sisi yang selari. Yang ini adalah P dan Q ialah PQRS adalah sebuah trapezium. Jadi kesimpulan PQRS adalah sebuah trapezium, ini adalah Q. Jadi jawapan untuk premis 2 adalah nilai P. Okey, jadi kita akan tulis jawapan di sini. Jadi pernyataan P ialah PQRS mempunyai sepasang sisi yang selari. Okay. Pernyataan ini diambil daripada pernyataan premis yang pertama. Iaitu P. PQRS mempunyai sepasang sisi yang selari. Okay. Jadi untuk hujah yang kedua dia agak mudah. Kita hanya pastikan jika P maka Q. Premis 2 P adalah benar dan kesimpulannya Q adalah benar. Setakat ini saja. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu murid-murid untuk menyelesaikan soalan ini. Okay, terima kasih semua.